Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Nur Hazalifah binti Hisham. Saya ingin menerangkan tentang definisi perkahwinan campur. Perkahwinan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama orang yang mereka pilih dan untuk mereka hidup selama-lamanya. Setiap pihak mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Sebagai sebuah negara yang unik di mana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Perkahwinan campur bukanlah satu perkara yang pelik dan tidak asing lagi. Di Malaysia, ramai yang berkahwin campur di antara dari agama, bangsa dan kaum yang berbeza. Sudah menjadi satu yang tidak pelik lagi di negara ini. Kerana ia sudah diterima oleh sesetengah masyarakat walaupun ada sesetengah yang tidak boleh menerima perkahwinan campur. Akhir kata daripada saya, apa yang kita dapat lihat perkahwinan campur ini tidak ada salahnya. Malah, amat digalakkan kerana ia dapat merapatkan lagi hubungan serta Malaysia juga mendapat gelaran negara yang unik. Seterusnya, kita boleh bersama dengan rakan saya untuk mengupas lebih lanjut tentang perkahwinan campur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Rabiatul Adawiyah binti Muhammad. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis perkahwinan campur di antara Melayu, Cina dan India. Jenis perkahwinan campur di antara kaum ini mempunyai banyak jenis. Sebagai contohnya ialah Melayu kahwin dengan Cina sama dengan Babal Nyonya, Cina kahwin dengan India sama dengan Cindian, Melayu kahwin dengan India sama dengan Mamak. Selain itu, contohnya sebagai macam Puteri Hang Lipo dan yang juga telah berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. So, pada dahulu kala, perkahwinan campur ini telah pun wujud dan sehinggalah zaman sekarang. Okey, masyarakat sekarang juga lebih terbuka dan dapat menerima jika ada orang sekeliling di antara mereka yang berkahwin dengan perkahwinan campur. Masyarakat sekarang lebih gemar terbuka daripada masyarakat yang sebelum ni, iaitu ada yang tidak dapat menerima dengan perkahwinan. Ada juga yang tidak dapat menerima perkahwinan campur ini kerana bagi mereka kenapa nak perlu berkahwin dengan kaum lain. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Nabila binti Fauzi. Saya akan terangkan tentang penyataan masalah isu perkahwinan campur ini. Yang pertama adalah pertukaran agama. Pertukaran agama akan menjadi isu dalam perkahwinan campur ini. Yang kedua adalah keluarga berfikiran kuno kerana ia tidak ada pengetahuan tentang perkahwinan campur. Yang ketiga adalah masyarakat yang memandang rendah terhadap perkahwinan campur ini. Yang keempat adalah cara didikan yang berbeza. Apabila mereka melakukan perkahwinan campur ini, ia akan berlaku cara didikan yang berbeza. Maka dengan itu masyarakat, keluarga atau saudara mara akan bertikaikan tentang cara didikan mau ikut ayah ataupun ibu. Yang kelima adalah masalah berkomunikasi antara kaum yang berbeza. Apabila mereka berkahwinan campur, cara berkomunikasi mungkin agak sulit dan akan berlaku salah faham antara dua kaum itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fatihah Azahra. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit tentang kesan perkahwinan campur. Kesan yang pertama adalah sikap keharmonian dapat dipupuk daripada setiap individu yang berkahwin campur. Ini kerana keperpaduan di antara kaum dapat dieratkan lagi. Seterusnya adalah aspek ekonomi dapat dijana melalui pelbagai upacara perkahwinan. Contohnya adalah apabila orang lain buat bisnes untuk membuat upacara perkahwinan ni, jadi mereka akan tempah banyak kelengkapan untuk berkahwin. Jadi dari situ kita dapat menjana ekonomi. Kemudian daripada aspek kemasyarakatan adalah agama keturunan dapat dieratkan lagi dan juga dapat menyebarkan dakwah agama, contohnya agama Islam. Ini kerana apabila perkauman dapat disatukan dalam satu perkahwinan, mereka akan cuba belajar untuk mengamalkan agama masing-masing dan juga mereka akan bersatu padu untuk memakmurkan dan juga mengamalkan mengikut agama dan budaya
yang mereka disatukan. Contohnya agama Cina berkahwin dengan agama India, jadi mereka akan bersatu dalam satu agama. Dan akhir sekali adalah dapat meluaskan kenalan dan juga baka, iaitu keluarga akan bersatu padu dan juga mereka akan lebih banyak mengenal tentang budaya dan juga tradisional dalam sesebuah kaum. Contohnya Melayu dan Cina, Cina dan India, dan juga Melayu dan Cina. Jadi daripada perkahwinan campur tersebut, mereka dapat meluaskan perkenalan mereka antara satu sama lain. Jadi sekian sahaja itu daripada saya. Terima kasih. Punca-punca perkahwinan campur Melayu, Cina dan India. Punca yang pertama adalah hubungan diplomatik. Contohnya, hubungan politik yang terjadi pada masa dahulu di antara negara Melayu, Cina dan India. Contoh lain pula, dalam jenis perkahwinan Hindu-Muslim, berlakulah hubungan diplomatik di antara orang India dan orang Melayu. Oleh itu, bagi perayaan India, iaitu perayaan Deepavali, orang Muslim datang. Bagi perayaan Muslim, iaitu perayaan Hari Raya Hari Fitri, orang India datang. Hal ini berlakulah hubungan diplomatik. Yang kedua adalah penyebaran agama, agama Islam atau agama yang lain. Contohnya, dalam jenis perkahwinan Hindu-Muslim, agama Hindu bertukar kepada agama Muslim. Dekat situ berlakulah penyebaran agama. Contoh lain pula, dalam jenis perkahwinan Chindian pula, sesetengah orang Cina bertukar kepada agama Hindu, manakala sesetengah orang India bertukar kepada agama Buddhis. Punca yang terakhir adalah kebudayaan. Budaya dari setiap kaum jika mereka berkahwin campur. Contohnya, kalau suaminya Indian, isterinya Cina, jenis perkahwinan tersebut adalah Chindian. Oleh itu, suami ikut budaya Cina, isteri ikut budaya Indian. Sebagai contohnya, suami memakai pakaian samfu, manakala isterinya memakai pakaian sari. Kesimpulan daripada perkahwinan campur memberikan implikasi positif, di mana hubungan yang terjalin dapat menggalakkan keharmonian kaum. Maka dari itu, kita perlulah hindari diri dari bersikap prejudis di samping membuang sifat egosentrik yang sentiasa menafikan hak-hak orang lain. Akhir kata, perkahwinan campur yang wujud setelah sekian lama melahirkan budaya baru dan dijadikan satu warisan negara. Oleh itu, belajarlah untuk menghormati dan mendalami setiap tradisi dan jauhilah diskriminasi yang boleh membawa kepada perpecahan kaum. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fatihah Azhara. Jadi pandangan saya, kesimpulan yang saya dapat simpulkan berdasarkan isu perkahwinan campur ni adalah saya dapat mengenali bahawa perkahwinan campur ni terdapat banyak kebaikan yang kita dapat. Contohnya adalah kita dapat menyatu padukan kaum antara Melayu, Cina dan juga India. Selain itu, kita akan melibatkan ramai pihak daripada sesebuah kaum tersebut. Jadi kita dapat belajar dan mempelajari banyak budaya daripada budaya Cina, India dan juga Melayu. Seterusnya adalah saya mendapati bahawa dengan membuat tugasan ini, saya dapat mengenal pasti bahawa perkahwinan itu adalah sesuatu perkara yang baik dan juga kita sepatutnya menjaga perkahwinan itu dengan baik dan tidak menghasut. Jadi jelaslah bahawa perkahwinan campur di dalam Malaysia amatlah dititikberatkan oleh negara, bangsa dan negara. Dan juga kita sebagai masyarakat Melayu, kita perlulah menyatupadukan rakyat kita dengan kaum India dan juga Cina supaya memperlihatkan keharmonian serta dapat menyatupadukan antara kaum dan juga kita dapat hidup aman dan bahagia. Sekian, terima kasih. Untuk refleksi pula, bagi saya perkahwinan campur ini amatlah digalakkan dalam sesebuah perkahwinan. Hal ini kerana adik resam dalam sesuatu perkahwinan itu boleh kita mempelajari. Sebagai contoh, saya ada ahli keluarga yang berkahwin dengan Cina, iaitu mempunyai
pertalian antara macam sepupu saya dan juga dia kahwin dengan Cina. So dia menjadi baba nyonya. Jadi oleh itu daripada situ saya dapat melihat cara perkahwinan mereka, tradisi mereka yang mereka alami, serta perayaan-perayaan yang mereka sambut dan sebagainya. Dan juga saya ada kawan yang berkahwin dengan Chindian. Anaknya menjadi boleh cakap Cina, boleh juga cakap Tamil. Oleh itu bagi saya perkahwinan campur ini tidak mempunyai apa-apa sebarang masalah, dan juga banyak yang kita boleh mempelajari daripada jenis perkahwinan campur yang ada di Malaysia ini. Ada yang kami memfokuskan adalah perkahwinan Melayu, Cina dan juga India. Jadi oleh itu untuk 3 perkahwinan ini yang berada di Malaysia sangat banyak. Ada yang kahwin di antara tiga kaum itu, serta wujudnya nanti dalam generasi akan datang, anak-anak mereka akan menjadi kacuk dan juga rupa paras mereka pun akan jadi berlainan. Pada pendapat saya tentang perkahwinan campur ini adalah ia akan menjadi kebaikan ataupun keburukan untuk masyarakat atau masa akan datang. Tetapi adalah kita untuk mengambil tahu ataupun mengambil berat tentang perkahwinan campur ini supaya kita ada pengetahuan yang luas atau tidak berfikiran kolot atau kuno terhadap sesuatu kaum, ataupun kita memberi peluang kepada kaum lain untuk mengenali atau mengetahui tentang kaum atau agama kita sendiri. Saya dalam usaha untuk menyiapkan kajian ini adalah satu pengalaman yang baru dan juga menarik kerana banyak mencari tentang maklumat perkahwinan campur ini. Perkahwinan campur ini banyak mengajar saya untuk mendalami budaya yang tidak ditinggalkan sehingga sekarang. Perbezaan budaya sebenarnya membuka minda untuk menghormati amalan tradisi turun-temurun. Sebagai contoh, perkahwinan campur antara golongan Cina Muslim. Mereka berpeluang untuk meraihkan kedua-dua perayaan, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga sambutan Hari Tahun Baru Cina. Dari perayaan tersebut, mereka dapat merasai sendiri pengalaman yang baru seperti mengunjungi sanak saudara, menikmati juadah istimewa dan juga berpeluang untuk saling bermaafan di pagi raya. Mana-mana majlis perkahwinan ibarat menghubung hendak panjang menyebar hendak lebar. Sama juga kepada perkahwinan campur ini yang boleh menggalakkan lagi keharmonian kaum. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazalifah binti Naisham. Dalam pemilihan tajuk perkahwinan campur ini, saya berasa satu perkara baru yang saya dapat pelajari. Kerana seperti kita hanya tahu tentang perkahwinan biasa, iaitu berkahwin dengan satu kaum sahaja. Setelah menjalankan kajian dalam tajuk ini, rupa-rupanya terdapat hal yang menarik dan sangat unik dalam perkahwinan campur. Dan saya beranggap ia perkara yang jarang-jarang berlaku. Padahal perkahwinan campur ini telah wujud lama dan ramai yang memilih perkahwinan campur sehingga hari ini. Sebab kata pepatah, kalau sudah jodoh, tak ke mana. Kesimpulannya, di Malaysia ada yang berkahwin campur dengan kaum yang lain, sebagai contoh Melayu campur dengan India, Cina campur dengan India dan Melayu campur dengan Cina. Perkahwinan campur ini juga bagus terhadap negara kerana ia dapat merapatkan antara masyarakat yang berbeza budaya. Terima kasih.